Baik, Assalamualaikum Ustaz. Maaf saya bertanya, apa hukum melanggar peraturan kerajaan sepanjang PKP? Saya ada bertanya kepada Menteri Hal Ehwal Keagamaan tentang urusan nikah sepanjang PKP. Namun beliau menyatakan kami rujuk kepada pejabat agama negeri masing-masing. Namun pejabat agama masih berdiam diri dan hanya menyeru kami untuk bersabar. Andai sabar ini dimiliki semua orang, alangkah indahnya. Saya menyewa dalam rumah yang bukan mahram. Saya hendak segerakan nikah dan memandangkan saya pernah bermaksiat dengan tunang saya. Kami cuba mengawal diri sepanjang bertunang dan kami berharap agar dapat nikah dengan kadar segera. Patutnya menikah pada 4 hari bulan apa itu, tapi ditangguhkan. Saya hilang hormat kepada yang kononnya sifar maksiat. Maafkan saya Ustaz, saya masih belajar mengawal diri, namun ada kalanya saya dengan tunang gagal mengawal sehingga melakukan maksiat di atas talian. Jadi kepada pihak ataupun pada abang kita yang menghantar soalan tadi ini, pertama, carilah jalan macam mana supaya kita boleh mengelakkan maksiat. Nombor 1, kalau kita menyewa dengan bukan mahram, memanglah itu memang boleh, carilah rumah lain. Yang ketiga, ya, sekali lagi urusan perkahwinan dan sebagainya melibatkan urusan pejabat agama. Saya ada lihat dalam dalam Facebook hari itu, dalam YouTube pun ada perkahwinan, cuma tak ada kenduri. Jadi saya tak pasti di mana tempat dia, tapi ada gambar dia, ada video dia, masing-masing duduk akad nikah pun jauh-jauh aja. Tetap mereka kahwin, cuma tak ada kenduri. Yang penting kahwin, kenduri tak ada pun tak apa. Jadi saya harap pergi balik jumpa dengan pegawai pendaftaran pernikahan, tanya dekat dia prosedur dia balik. Kita bertanya pada tempat dia. Ya, saya rasa pihak pejabat agama pun nak selesaikan benda ni dengan baik. Dan ada jalannya untuk kita berkahwin dalam tempoh PKP ni, insya-Allah. Ada dia. Ya, Menteri Agama mungkin jawab macam itu sebab urusan ini diletakkan di bawah Jabatan Agama mengikut negeri masing-masing, dan saya kata ada prosedur dia. Tanyalah kepada pegawai yang berkenaan, saya nak kahwin juga, suruh dia akad nikah, panggil mak, panggil wali, panggil ayah, semua jalan. Saksi Jabatan Agama pun boleh, insya-Allah boleh diuruskan. Saya rasa mereka ada cara untuk menyelesaikan masalahnya. Baik, kemudian terima kasih Elias Junaidi, terima kasih topik yang best. Sekarang ni penceramah mari buka aib dalam masjid. Jadi kita sebagai penceramah ke kepada siapa pun, ya, tak boleh buka aib orang, sebut nama orang, sebut tak payah. Ya, benda tu tutupkanlah. Ustaz, macam mana kalau adik-beradik sendiri mengaibkan adik-beradik sendiri ke orang, macam mana tu Ustaz? Sedih saya, Zati Rahim. Adik sendiri ke abang sendiri, keluarga sendiri, lagilah kena tutup. Aduh, kita dengan adik-beradik pun aduh, letih dengarnya. Baik, kemudian daripada Zainurwati Zakaria, alhamdulillah jelas kat sini. Hari ini Ustaz dah tidur ke belum? Hari ini saya belum tidur lagi. Daripada tahu berapa puluh hari dah tak tidur. Tak apa, biasa, janji saya dapat bersama dengan tuan-tuan. Kennedy Topes Al-Khultub is watching. Oi, orang putih ke apa ni? Kemudian kita juga daripada Muhammad Syaiful, daripada Perlis Clear, terima kasih. Sakura Auni dari Bukit Besi Terengganu juga adalah clear. Batu Kikir pun jelas, Kota Masai pun jelas, daripada Mariani Rahman Bintulu Sarawak juga jelas. Baik, kita sambung lagi. Wa qillatil haya, perkara yang keempat yang boleh menjahanamkan amalan kita ialah apabila sedikit perasaan malu. Qillatil haya. Saya buat macam ini teringat pula cerita Nujum Pak Belalang ni. 1, banyak-banyak. 2, sikit-sikit. Kan? Teringat pula cerita Nujum Pak Belalang tu. Orang yang sedikit malunya dah diangkat perasaan malu. Hari ni banyak tuan-tuan orang yang tak, udah ada buat Facebook rakam, buat Facebook keluar video pakai baju dedahkan aurat. Udah tak ada malu tuan-tuan ni. Ya, pakai baju teruk-teruk tunjuk pada orang, udah tak ada malu. Bukannya kahwin pun duk berpeluk, bercium.
Apa kejadahnya tuan-tuan? Tak ada malu sekarang ni. Tak ada dah perasaan malu nak tunjuk dalam video, ambil gambar dengan handphone masuk dalam Facebook, gambar pakai seluar pendek, duk basuh kereta, pakai baju seksi apa semua ni apa? Tak boleh ke kita ni malu? Duk seorang-seorang pun kita kena malu dengan Tuhan. Duk seorang dalam bilik pun kita malu dengan Allah, dengan para malaikat. Tiba-tiba dengan manusia ni macam tak ada apa perasaan. Ya, hilangnya perasaan malu. Malu nak buat maksiat dah hilang. Malu nak makan rasuah dah hilang. Malu berbohong dah hilang. Malu menipu dah hilang. Terang-terang menipu. Ni penyakit malu dah hilang, tuan-tuan. Terang-terang menipu. Kalau dulu kita kata laki-laki menipu, sekarang perempuan sekarang menaik sekarang ni. Inilah penyakit orang sekarang yang kita takut, tuan-tuan, jatuh kepada kita, iaitu penyakit hilangnya malu. Baik, daripada Acik Kamal, saya baru ni difitnah. Saya mendoakan bagi Tuhan tunjuk, tiba-tiba dia jatuh sakit. Nak tanya adakah saya berdosa, minta penjelasan. Minta sembuh daripada sakit. Satu, kita berdoa supaya kebaikan datang pada kita. Kita tak boleh doa minta orang diturunkan balak dan sebagainya. Tapi kalau lepas kita berdoa, ya Allah, tiba-tiba dia sakit, bukan kita minta pun. Kan, kita tak minta pun, tapi dah jadi kat dia, nak kata apa? Yang kita tak naknya, ya Allah, buncitkanlah perut Pak Mat Tempe. Janganlah macam itu. Udah mengandung Pak Mat Tempe, lepas kita doa macam itu kan. Yang tu kita tak nak. Dibacanya Yasin, Pak saya nak bagi hancur. Tak maulah. Surah Yasin diturunkan bukan untuk bagi hancur orang. Surah Yasin diturunkan untuk beri kebaikan kepada kita semua. Daripada Lisa Ayub, ustazku sayang, amboi, awak nampak ku. Ustaz, kenapa hati saya belum terbuka nak berhijab? Kalau sekarang akak masuk dalam bilik, ambil tudung, akak dah boleh pakai tudung dah sekarang. Pergi ambil. Akak pergi ambil. Lepas ni kalau keluar rumah, akak ambil tudung, pakai tudung. Pakai tudung kena pakai tutup aurat lah. Janganlah pakai tudung pakai seluar pendek pula. Pakai tutup aurat semua keluar. Memang sekarang akak dah boleh buat. Kak Lisa tak payah nak tunggu hidayah daripada Allah. Sekarang Kak Lisa berubah. Dapatlah tu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih kepada Kak Lisa Ayub. Kemudian kita ada juga daripada Naimah Durul Aman, Bandar Baru Putra Bercam, Zura Abdul Rashid, Izzah Azam, juga daripada Cik Puan Syahrul Amirul. Moga Ustaz jawab soalan saya di WhatsApp Ustaz ya. Baik, kita tengok soalan di WhatsApp. Baik. Macam mana buka WhatsApp ni pula banyak benar soalan. Udah tak tertengok dah saya tuan-tuan ni. Daripada Joe Jeff Jasmine, Assalamualaikum Ustaz warahmatullahi, kata dia. Sahabat saya nak masuk Islam, boleh atau tidak saya yang ajarkan dia mengucap dengan yakin, atau perlu orang yang diiktiraf? Abang sekarang pun boleh. Joe sekarang boleh Islamkan dia, lepas tu pergilah pejabat agama untuk daftarkan dia dan sebagainya. Yang penting dia Islam dulu. Yang penting dia mengucap 2 kalimah syahadah dulu. Baik, Assalamualaikum Ustaz, saya Intan daripada Johor dalam WhatsApp tuan-tuan. Jika terdapat pendakwah-pendakwah yang terdiri pada vlogger yang menegur secara terang-terangan kepada si pembuka aib seperti wanita atau lelaki yang membuat tarian atau video secara berpasangan yang bukan mahram di mana-mana media sosial, perlu atau tidak teguran secara terang-terangan itu dilakukan, atau pada pencerahan Ustaz yang perlu dilakukan pada segelintir pendakwah-pendakwah blogger ni? Kalau boleh, yang pertama sekali, direct lah pada yang buat benda-benda macam itu. Direct pergi pada dia. Kalau kita buat macam ni pun dia tak dengar apa faedahnya. Satu. Yang kedua, kalau nak buat umum, janganlah disertakan nama, disertakan siap dengan nama dan sebagainya. Dia pun ada juga maruah dia. Jadi 2 cara tadi. Pertama, pergi direct kepada dia. Okey. Yang keduanya ialah kalau nak sebut secara umum, sebut secara umum. Ya, saya tak suka benda ini adalah haram. Sebut.
saya tak suka benda ini sebab ianya diharamkan dalam agama. Menari lelaki perempuan yang bukan mahram. Kemudian diambilnya video disebarkan kepada orang lain. Sudahlah buat benda haram, disebarkan pula benda haram, maka hukum dia haram. Jadi nama pun tak sebut, siapa yang buat kita pun tak tahu kan. Itu cara dia. Mohon pencerahan Ustaz. Saya Azrin, saya nak bertanya. Saya bekerja dengan majikan bukan Islam. Jadi waktu solat saya jamakkan tanpa qasar. Bila waktu rehat asar dan zuhur, macam mana solat saya sah tak saya lakukan? Hati-hati bekerja dan saya menetap di Melbourne, Australia. Jadi itu perkara yang tidak membolehkan melakukan semayang jamak, bukannya kita ada dalam keadaan sakit ke, duduk di hospital ke dan sebagainya. Semayanglah zuhur macam biasa. Okey, nanti dah habis semayang dah habis waktu kerja, dah habis asar, semayang asar lah macam biasalah, ya. Baik, kemudian saya nak bertanya Ustaz, macam mana kita nak berdakwah kat kawan-kawan di sekolah yang jarang-jarang solat. Saya ni ada kawan bukan Islam, dia selalu tengok kami solat dan baca Yasin kat sekolah. Bolehkah kita ajak dia masuk sekali sekadar nak dengar, supaya dia dengar baca ayat Yasin, tak jadi masalah. Ya, ajaklah dia sekali supaya dia menghayati, tak menjadi salah. Yang salahnya dia ajak dia semayang sama-sama. Okey, yang tu tak payahlah ajak pasal dia bukan Islam lagi.